Anda bersama Brother Fai di channel Malam Mistik, sebuah rancangan audio dan video cerita seram dan mistik. Semoga anda semua terhibur. Apa khabar para pendengar Malam Mistik? Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada karya Lance Ayub. Lance Ayub. Apa khabar Lance Ayub? Lama dah tak berkarya ya? Mungkin dia sedang sibuk ya. Maklumlah, orang bisnes. Baiklah saudara, kisah pada malam ini daripada Lance Ayub bertajuk Pejabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada malam ini, saya Lance Ayub akan kongsikan kepada anda kisah yang bertajuk macam tadilah, Pejabat. Semoga kita dapat pengajaran di dalam kisah ini. Jom kita layan. Pintu lift terbuka. Saya pun melangkah keluar dari pintu lift menuju ke pintu utama ruang pejabat. Jam telah menunjukkan pukul 9.30 malam. Beginilah rutin seharian saya bekerja sehingga lewat jam 12 malam. Saya bekerja di salah sebuah syarikat di ibu kota. Syarikat saya menguruskan pemprosesan cek dari sebuah bank yang agak terkemuka di Malaysia. Jadi, proses untuk key in sehingga menghantar data ke bank negara mengambil masa sehingga larut malam bagi menyelesaikan urusan cek yang dikutip dari semua cawangan bank pada hari tersebut. Para pekerja memang agak ramai. Tetapi semua pekerja akan balik jam 8 malam, melainkan saya dan 2 staf lagi yang akan stay back untuk menguruskan server dan transmission data. Seorang dari kami tidak hadir bekerja atas sebab kesihatan. Demam lah agaknya kot. Jadi, hanya saya dan Resan yang berbangsa India yang tetap meneruskan kerja sehingga siap. Pejabat kami berada di sebuah bangunan lama di tengah-tengah ibu kota. Bangunan itu memang menyimpan pelbagai kisah misteri dan mistik yang diceritakan kepada saya oleh salah seorang pengawal keselamatan yang telah bertugas hampir 12 tahun di situ. Pelbagai kisah-kisah yang boleh dikongsikan. Antaranya, dikatakan ada gangguan kelibat wanita Cina di tingkat 12 yang sering terlihat oleh setiap pengawal keselamatan apabila bertugas waktu malam. Ada pula cerita yang mengatakan di tingkat 5 bangunan tersebut terdapat lembaga hitam yang sering mundar-mandir depan lift yang dapat dirakam dari CCTV di tengah malam. Pengawal keselamatan di situ sering bertukar ganti kerana banyak kejadian-kejadian aneh berlaku sewaktu bertugas di waktu malam yang membuat ramai pengawal di situ tidak tahan dan minta ditukarkan ke tempat lain. Hanya pakcik tu seorang saja yang mampu bertahan sehingga 12 tahun dan menurutnya dia dah biasa dengan keadaan di situ. Baiklah, berbalik kepada kisah saya. Hampir 2 bulan saya bertugas di situ. Memang tidak ada lagi gangguan yang agak serius berlaku pada saya. Seingat saya, dalam tempoh tu hanya sekali saja di dalam tandas
sewaktu saya membuang air besar di tandas. Saya terdengar ada orang masuk ke dalam dan terus menutup pintu di sebelah dan menggunakan tandas sebelah. Jadi saya tidak menghiraukan kerana dalam pemikiran saya, pasti ada rakan setugas saya yang menggunakan tandas tersebut. Selang beberapa minit setelah selesai di dalam tandas, saya pun keluar dan terus ke sinki membasuh tangan. Alangkah terkejutnya saya dapati pintu tandas sebelah terbuka luas dan tiada sesiapa yang berada di dalam tandas tersebut, melainkan saya seorang saja. Apa lagi? Terus saya keluar dan masuk semula ke pejabat dengan penuh tanda tanya. Itulah perkara pelik yang pertama saya lalui sejak menjejakkan kaki bekerja di situ. Dan saya tidak menceritakan kepada sesiapa pun kerana bimbang persepsi rakan-rakan lain yang akan mengundang ketakutan kepada pekerja lain. Pada malam itu, selepas makan, saya dan Resan berdua naik ke tingkat 8 dan terus ke pejabat kami untuk menyambung kerja. Memandangkan semua staf telah pulang, kami selesalah dengan memainkan radio dengan agak kuat, bagi tidak merasa sunyi dan dapat berhibur sambil meneruskan kerja. Sedang asyik kami menyiapkan kerja, tiba-tiba kami terdengar loceng receiving bungkusan berbunyi. Siapa tu? Tanya saya kepada Resan. Ada dispatch lagi ke? Balas Resan dengan soalan. Kami bergegas keluar dari bilik server untuk melihat siapa yang datang dan memicit loceng tersebut. Biasanya, dispatch akan memicit bel tersebut apabila ada bungkusan yang sampai. Namun, telahan kami tersasar. Tidak ada sesiapa pun di hadapan maupun di lift. Kami terdiam dan memandang sesama sendiri. Resan terus keluar untuk memastikan jika ada orang yang datang. Namun tidak ada sesiapa, melainkan kami berdua. Resan terus mengambil lonceng tersebut dan simpan di dalam laci. Tindakan yang betul agar tidak ada lagi gangguan bunyi selepas ini, kerana kami ingin fokus untuk menghabiskan kerja-kerja kami tanpa sebarang kata-kata. Resan terus mengajak saya untuk menyambung kerja kami di dalam bilik server. Hati saya memang dah berasa kurang sedaplah dengan keadaan tu. Tetapi saya tetap teruskan kerja walaupun di fikiran bermain 1001 persoalan. Mai, you tahu tak? Benda macam ini I dah banyak kali kena tau. Resan memulakan bicara sambil mata terus tertumpu pada skrin di komputer. You kena macam mana? Soal saya untuk dapatkan kepastian. Alah, bunyi-bunyi macam tadilah. Kadang-kadang I dengar kunci berjalan lah. Kerusi lah. Bukan kunci. Kerusi berjalan lah. Pintu bilik bos dengar orang tutup lah. Tapi bila I keluar tengok, tak ada sesiapa pun. Jelasnya dengan panjang lebar. Resan, you jangan macam-macam lah. Kang I balik kang, tinggalkan you seorang-seorang kat sini baru tahu. Saya membalas penjelasannya dengan nada ketakutan. Buat tak tahu sajalah, ujar Resan semula. Tiba-tiba terdengar bunyi mesin scanner dalam bilik scan berbunyi. Kami terperanjat buat kali kedua. Saya dan Resan mula pucat.
Memang itu agak menyeramkan kerana bilik itu memang dah dihentikan operasinya sejak jam 8 tadi. Dengan perlahan, kami berdua menjenguk ke dalam bilik tersebut. Dan memang sah bahawa mesin scanner tu telah dihidupkan dan berjalan seperti ada orang yang bekerja di situ. Dari depan pintu bilik tersebut, jelas kelihatan seperti ada seseorang yang sedang duduk menghadap mesin tersebut yang membelakangi kami. Kami pun terus membuka pintu bilik tersebut. Sebaik pintu bilik terbuka, keadaan menjadi senyap setikala dan seolah-olah tidak ada apa-apa yang berlaku. Kelibat orang di kerusi itu pun hilang dan keadaan dalam bilik tersebut senyap sunyi dan gelap. Hey, what's going on, ah? Resan terpinga-pinga. Tadi kan, saya terus mengangguk. Walaupun belum habis Resan bertanya, saya dah mula berdebar. Denyutan jantung, rasa nak gugur dah. Weh, saya rasa tak sedap hati ni. Jomlah balik, kata saya yang ketakutan. Are you crazy ah? Kerja belum siap lagi. Kang tak pasal-pasal kena maki esok. Resan cuba menerangkan kepada saya akibat dari berbuat demikian. Dah, jomlah. Kita siapkan cepat-cepat, lepas tu kita balik, ajak Resan yang mengeluh dengan gangguan tersebut sambil menutup semula pintu bilik tersebut. Sebaik kami berpusing, terlihat sebentuk tubuh wanita yang kelihatan jauh di depan bilik bos. Wajahnya tidak terlihat kerana sebaik kami menoleh, hampir separuh badannya telah memasuki ke dalam bilik bos kami. Lalu pintu ditutup. Kami terkejut lagi. Kali ini memang dah meremang satu badan. Siapa tu? Tanya saya yang agak panik. I don't know lah, balas Resan. Dan dengan sekelip mata, hampir 40 komputer di hadapan kami menyala dengan serentak. Agak mustahil komputer di depan tu menyala, sedangkan main switch bagi semua komputer tu telah dimatikan. Tanpa berlengah, saya pun terus berlari menuju lift dan diikuti Resan di belakang yang turut berlari meninggalkan pejabat. Hey! Mai, tunggu deh! Hey! Ayo! Mai, tunggulah Mai! Saya terus menekan butang lift dan pintu lift pun terbuka. Kami terus ke lobi dalam keadaan ketakutan. Setiba di lobi, kelihatan pakcik pengawal tersebut duduk di pos kawalan depan main entrance bangunan tersebut. Kami terus meluru ke arah pakcik tersebut. Pakcik! Tolong kami, pakcik! Saya memanggil dalam keadaan tercungap-cungap. Kenapa ni? Pakcik tu bertanya. Buat bertenang. Kenapa ni? Ofis kami, pakcik. Ofis kami ada benda. Benda apa? Tak tahulah, pakcik. Tapi ada benda lah. Benda tu kacau kami. Saya cuba jelaskan dalam keadaan panik dan ketakutan. Bawa bertenang. Cuba cakap kenapa. Pakcik tu cuba menenangkan saya.
Saya pun mula menceritakan gangguan yang berlaku. Dan akhirnya pakcik pengawal tersebut menawarkan diri untuk meneman kami naik semula ke atas dan menunggu kami menyiapkan kerja kami di atas. Kami pun naik semula ke atas. Selepas ketakutan, kami reda. Selepas ketakutan kami reda, maaf ya. Dan dengan pantas, kami menyiapkan semua kerja-kerja sambil ditemani pakcik security tersebut. Selepas semua selesai, kami pun tutup semua lampu dan kunci semua pintu, lalu turun semula ke bawah. Setelah selesai, pakcik security tersebut pun mula bersuara. Tadi, dalam pejabat kamu tu ada wanita yang berlega di situ. Sebaik kita semua naik tadi kan? Pakcik nampak dia jalan menuju ke tandas. Mungkin ke pintu rintangan api sebelah tandas tu. Benda tu memang ada kat sini. Pakcik ni banyak kali jumpa dah. Memang dia suka menyakat orang dalam bangunan ni. Nak yang balik lewat macam kamu berdua ni lah. Banyak kali dah kena pekerja di aras lain. Hari ni nasib kamu tak baik lah. Jadi kamu kenalah. Pakcik tu menerangkan dengan tersenyum. Kenapa benda tu ada kat sini, pakcik? Tanya saya. Entahlah. Pakcik dari masuk kerja memang dah ada benda tu kat sini. Dengar cerita dari orang yang lebih lama dari pakcik. Wanita tu mati bunuh diri kat tingkat 12 tu. Kisah tu terjadi awal tahun 90-an dulu, sebelum pakcik masuk kerja lagi. Tapi tak tahulah betul ke tidak. Habis tu tak ada siapa-siapa ke yang boleh halau dia? Tingkat 12 tu dah macam-macam bomoh Tok Sami yang datang cuba nak buang benda tu. Tapi hasilnya tetap juga ada gangguan. Begitulah kisah yang diceritakan oleh pakcik security tu kepada kami yang agak trauma diganggu dengan roh wanita yang tidak tenteram pada malam itu. Kisah kami ni kami ceritakan kepada pihak pengurusan selepas kejadian tersebut. Dan alhamdulillah, pihak pengurusan menambah bilangan staf yang stay back dari 3 orang kepada 7 orang dalam satu masa. Sejak penambahan staf berlaku, tidak ada gangguan lagi kami alami, dan gangguan pada malam tersebut menjadi satu pengalaman yang amat pahit pada kami berdua sejak bekerja di situ. Sekian dari Lance Ayub. Terima kasih, Brother Fai. Peace. No.